Shalom saudaraku kekasih. Bertemu lagi kita di dalam program ROR TNI Malaysia. Pada hari ini sekali lagi saya akan mengkongsikan ayat ataupun perkongsian daripada Pastor Chris Oyakilome yang bertajuk Kuasa ke atas penyakit. Dan tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir roh-roh jahat dalam namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Markus 16 ayat 17 hingga ke-18. Saudara-saudari, ayat Injil tema kita menggambarkan beberapa tanda-tanda keilahian kita. Salah satunya ialah penguasaan dan kuasa kita ke atas kesakitan, penyakit dan kelemahan. Bukan sahaja kita mempunyai kuasa untuk mengusir roh-roh jahat, malah kita juga mempunyai kuasa untuk menyembuhkan kesakitan dan penyakit. Yesus telah menjadikan kita penyembuh. Dia berkata dalam Matius 10 ayat 8, "Sembuhkanlah orang sakit, tahirkanlah orang kusta, bangkitkanlah orang mati, usirlah syaitan-syaitan. Kamu telah memperolehnya dengan percuma. Kerana itu, berikanlah pula dengan percuma." Perhatikan, dia tidak berkata, "Berdoalah kepadaku untuk menyembuhkan orang sakit." Dia berkata dalam Lukas 10 ayat 19, "Lihatlah, aku memberikan kamu kuasa untuk memijak ular dan kalajengking, dan kuasa atas segala kekuatan musuh. Dan tidak ada sesuatu pun yang dapat melukai kamu." Dia telah menjadikan kita lebih berkuasa daripada syaitan yang bertanggungjawab menyebabkan manusia menderita dari banyak penyakit. Jadi mengapa masih ada orang Kristian yang masih menderita dari kesakitan, penyakit dan syaitan, walaupun hakikat ini menyatakan sebaliknya? Di dalam Mazmur 82 ayat 5 hingga 7 memberikan kita jawapannya. Ia berkata, "Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Mereka berjalan dalam kegelapan. Aku telah berfirman bahwa kamu adalah Allah, dan kamu semua adalah anak-anak yang maha tinggi. Namun kamu akan mati sebagai manusia, dan seperti salah seorang pembesar kamu akan tewas." Ramai yang jahil tentang firman Tuhan, dan kesan daripada itu, mereka tidak sedar bahawa mereka mempunyai kuasa ke atas penyakit, kesakitan dan kelemahan. Mereka tidak sedar bahawa mereka mempunyai kehidupan ilahi. Saudara-saudari, Yesus berfirman dalam Yohanes 10 ayat 34, "Bukankah telah tertulis di dalam Tauratmu, Aku berfirman, kamu adalah Allah?" Petrus memanggil kita sebagai orang yang mengambil bahagian dalam sifat ilahi. 2 Petrus 1 ayat 4. Petrus pula berkata, kita adalah lebih daripada orang yang pemenang. Dalam Roma 8 ayat 37 pula, "Sesungguhnya penyakit tidak boleh dan tidak sepatutnya hidup di dalam tubuhmu, kerana Kristus adalah kehidupan bagi tubuh fizikalmu. Roh Kudus yang ada di dalam kamu telah memberikan kehidupan dan menghidupkan tubuh fisikal kamu itu." Roma 8 ayat 11. Percaya dan bertindaklah berdasarkan kebenaran ini hari ini. Haleluya. Baiklah saudara-saudari, mari kita sama berdoa bersama saya. Ya Bapa, Engkau Allah yang murah hati dan baik hati. Engkau Allah yang benar, kudus, adil dan sejati. Terima kasih atas hidup-Mu yang ada di dalam diriku, yang menjadikan aku lebih daripada orang yang menang. Aku hidup di atas kesakitan dan penyakit. Hidupku sangat baik dan penuh dengan kemuliaan.
Aku berjalan dalam Kristus dan menyatakan kekudusan Kristus hari ini. Dalam nama Yesus, amin. Di sini ada beberapa renungan tambahan untuk rujukan kita bersama. Yang pertama, Lukas 9 ayat 2. Ayat yang kedua, Lukas 10 ayat 8 hingga 9. Dan yang terakhir, Matius 10 ayat 1. Baiklah saudara-saudari, sampai di sini sahaja perkongsian kita pada hari ini. Semoga kita bertemu lagi di lain hari. Shalom. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahawa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tahniah, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati anda semua.